أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka perkongsian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Jami' Sungai Pelong, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, barisan tuan-puan pegawai AJK Pengimarahan Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah, para alim ulama, para habaib, Al-Fadhil tuan guru saya Al-Fadhil Ustaz Jama' Ismail, seterusnya ibu ayah, abah-abah, kakak, adik-adik, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini dan masih lagi dikurniakan pelbagai nikmat, dan nikmat yang daripada hujung rambut sehingga hujung kaki yang mana Allah Taala kurniakan kepada kita sangat banyak, dan antara yang banyak itu yang paling besar nikmatnya ialah nikmat iman dan Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan nikmat, ada kalanya kita merasakan sesuatu nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita adalah milik kita. Ketahuilah, segala yang ada pada diri kita ini hanyalah pinjaman semata-mata. Apa yang ada pada kita ini daripada kita lahir dalam keadaan kita tak punya apa-apa. Tak ada satu pun kita punya. Tak ada satu pun kita punya. Kita lahir dalam keadaan kita ini tak ada pakaian pun, tak ada sehelai pun pakaian pada kita. Kita lahir dalam keadaan kita tak mampu untuk berkata-kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi apa yang ada pada diri kita ni satu hari nanti kita akan pulangkan kembali kepada empunyanya. Apa sahaja yang kita ada pada diri kita ni kita akan kembalikan. Hartakan harta kita, tubuh badan kita, pakaian kita, wang ringgit, rumah kita, duit kita, semua kita akan pulangkan. Akhirnya tubuh kita ni hanyalah dimamah oleh cacing dan ulat. Apa yang ada pada harta kita dipulangkan, diteruskan kembali kepada ahli keluarga kita sebagai harta pusaka. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak sebutkan ke sini ialah segala yang kita ada ni bukan milik kita. Jadi segala apa yang kita buat atas muka bumi ini namanya muamalat. Mesti ada peraturan, mesti ada cara. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, saya cari duit ni, maka duit ni duit saya. Jawapan saya bukan. Kerana apa? Dalam Islam, walaupun itu duit kita, dari segi muamalat ni ada syarat. Sebagai contoh, duit yang kita cari tapi zakat kita kena keluarkan. Sebab apa? Walaupun kita yang cari, tapi tubuh badan yang kita pakai untuk cari itu milik Allah. Apa yang kita buat semuanya dengan izin Allah Ta'ala.
kita jadi kaya dengan izin Allah Ta'ala, kita dapat gaji dengan izin Allah Ta'ala. Jadi ada syarat, ada kaedah yang tertentu yang tak boleh kita main sembrono saja, walaupun itu kita cari. Kerana apa? Kerana usaha itu dengan izin Allah Ta'ala. Begitu juga dalam konsep jual beli, tuan-tuan. Hari ini saya tahu tuan-tuan melihat kepada bahan bantu mengajar yang saya bawa. Ya, ini parang lah. Ini parang, tuan-tuan, parang sembelih. Saya tak buka, saya ikatlah, sebab raya korban dah habis. Tapi saya tahu tuan-tuan dan puan-puan tengok kepada parang yang saya bawa ni. Parang ni, tuan-tuan, bila kita nak belinya mesti ada syarat. Kalau dia ada kat kedai, kat kedai, contoh saya nak beli parang ni, parang ini mesti ada syarat dia, mesti ada penjual, pembeli, harga, barang, ijab qabul, mesti ada. Jadi dalam pembelian parang malam ni tajuknya ialah pembelian senjata ataupun alatan perang yang dibeli oleh orang bukan Islam ataupun orang murtad. Macam mana dia boleh beli tak benda ni? Ni malam ni nak cerita. Ustaz, saya jual parang tapi pada orang Muslim. Orang tu buat pergi parang orang lain. Macam mana Ustaz? Dia ada hukum, tuan-tuan. Malam ni kita nak cerita. Sebab tu malam ni saya bawa parang. Nak bawa bazooka, takut saya yang kena tangkap, tuan-tuan. Nak pinjam senapang cikgu, cikgu Mustafa tak ada lesen, cikgu Mustafa yang ada lesen. Jadi malam ni sebab apa? Sebab kita nak cerita tentang senjata. Kita akan cerita berkenaan dengan kafir zimmi, kafir harbi, kafir mustakmin. Ada orang cakap, Ustaz, dekat Malaysia ni jangan sebut pasal kafir harbi, kafir zimmi, kafir mustakmin, jangan sebut. Tak, Islam ajar macam tu. Kita kena tahu, dan itulah aplikasinya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Parang. Tajuk parang. Kalau parang ni, tuan-tuan, kalau ikut hukum asal, boleh tak kita beli parang? Hukumnya harus. Hukum mukallaf dia ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ini hukum taklifi. 5 hukum. Boleh tak beli? Hukumnya harus. Bila jadi wajib? Kalau misal kata kita memerlukannya, kalau tak ada mendatangkan mudarat, wajib beli. Mendatangkan mudarat, wajib beli. Contoh, kita nak sembelih ayam, senjata tajam tak ada, yang ada pisau. Kita nak makan ayam tu, terdesak, wajib tak mati dengan sembelihan dengan benda tajam? Wajib. So beli pisau, beli parang. Sunat, bila benda itu tak capai pada darurah tapi capai pada hajat ataupun tahsiniat. Harus, hukum asal. Makruh, bila kita beli dalam keadaan kita mungkin menunjuk-nunjuk. Tapi haram, bila kita beli untuk tujuan yang selain daripada yang dihalalkan oleh syarak, ataupun kita beli untuk bunuh orang. Benda yang dilarang oleh syarak kita beli. Beli parang untuk apa? Untuk tikam orang. Itu hukum taklifi. Itu bagi kita lah. Tapi boleh tak orang bukan Islam beli? Orang bukan Islam beli. Baik. So tajuk malam ni ialah syarat membeli senjata. Syarat membeli senjata. Malam ni kita nak cerita senjata, tuan-tuan. Senjata. Mungkin dia pisau, tapi itu juga satu senjata. Disisipkan kat kaki, tangan pegang pistol. Pistol habis peluru, keluar pisau pula. Boleh jadi pisau, boleh jadi parang, boleh jadi pistol, boleh jadi senapang, boleh jadi pedang samurai. Jadi boleh tak? Apa syarat membeli ni? Baik. Syarat orang yang hendak membeli senjata dan alatan perang. Syarat orang yang hendak membeli senjata dan alatan perang.
janganlah terdiri daripada orang kafir zimmi yang tinggal di negara kita. Itu sebutan dia. Yang pertama, ditegah. Yang pertama, kafir zimmi. Kafir zimmi yang tinggal di negara kita. Siapa itu kafir zimmi? Kafir zimmi ialah orang bukan Islam yang tidak memusuhi orang Islam, tidak menunjukkan permusuhannya pada orang Islam, dan dia duduk dengan kita dalam keadaan dia aman. Ini kafir zimmi yang tinggal di negara kita. Ceritanya tinggal bersama dengan kita. Ini bukan orang luar datang, bukan. Yang ni memang duduk kat sini. Namanya kafir zimmi. Baik. Tapi dia ditegah dalam keadaan dia membeli alatan perang. Ditegah. Ada syarat, ada huraian dia nanti. Baik. Kemudian lagi siapa? Kemudian dan kafir harbi. Kedua, kafir harbi. Kafir harbi ni siapa? Kafir harbi ni ialah orang kafir yang menunjukkan permusuhan pada kita, walaupun dari segi lisan. Dia tunjukkan ketidakpuasan hati, ataupun dengan tulisan dia menunjukkan pada kita kebencian dia pada orang Islam, ataupun dari segi perlakuan, yang mana bila bertemu dengan orang Islam dia rasa jijik jelik. Dia menunjukkan rasa diketepikan orang Islam ni. Dia tak suka pada orang Islam. Orang macam ni dinamakan kafir harbi. Dia menunjukkan permusuhan pada orang Islam. Jadi walaupun yang mustakmin, kafir mustakmin. Ada 3 ustaz. Biasa dengar kafir harbi dengan kafir zimmi ustaz. Kali ni ustaz bawa 3. Tak, sebenarnya dia ada 5. Dia ada lagi tuan-tuan. Dia ada lagi. Dia ada kafir muahid. Dia ada 5 jenis kafir. Tapi malam ni saya bawa 2 dulu. Sebab apa? Yang ni dalam kitab. Baik tuan-tuan, puan-puan, kafir mustakmin ni macam mana? Dia ada 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang memohon mustakmin ni ialah, maksudnya ialah golongan yang memohon keamanan kepada pemerintah Islam. Dia kafir, orang bukan Islam, tapi dia memohon keamanan daripada pemerintah Islam, daripada negara Islam. Contohnya, golongan ini terpecah kepada 3 bahagian mengikut tujuan mereka datang ke negara Islam tu. Yang pertama ialah kumpulan yang bertugas sebagai utusan. Kafir mustakmin ni dia ada 3 golongan. Yang pertama, saya bagi A, utusan. Ataupun kita boleh namakan istilah sekarang apa dekat Malaysia ni? Ya, betul, duta. Duta. Namanya kafir mustakmin. Kenapa? Mereka datang ke negara Islam, kemudian mereka mohon perlindungan. Kita tak perang dengan mereka, kan? Kita jaga mereka, tapi dalam keadaan kafir mustakmin ini, mereka dalam golongan utusan ini, mereka menjadi wakil bagi negara mereka. Boleh, tak ada masalah. Baik. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan para pedagang, businessman. Ahli perniagaan. Kalau tuan-tuan pernah ingat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dekat Madinah kan ada pasar Madinah.
Dan pasar Madinah itu ada datang daripada pelbagai jenis orang. Antaranya adalah orang berniaga. Jadi orang berniaga ni, kalau dia bukan Islam, namanya kafir musta'min. Dia golongan peniaga. Baik. Kumpulan yang ketiga ialah golongan pelarian ataupun pelancong. Ni atau si atau pelancong. Jadi golongan-golongan ini, walaupun mereka, kalau ikut hukum fiqah, mereka pelancong datang ke Malaysia. Lepas tu tuan-tuan jual apa? Tuan-tuan jual pedang lah. Tuan-tuan jual pedang. Apa sampai jarah contoh, tuan-tuan jual pedang, pedang hiasan tu yang letak atas peti ais tu kan, atas TV tu yang gantung tu. Tuan-tuan dia datang, pelancong datang, dia tengok dia belik cantik, maka dia nak beli, maka ditegah jual kepada beliau. Kepada kafir musta'min ditegah. Ada syarahannya nanti. Baik. Itu yang ditegah. Macam mana pula kalau misal kata dibeli untuk mereka? Maksudnya kalau misal kata kita ada kawan kita, contoh kawan kita daripada Korea lah kan, kawan daripada Korea datang, annyeonghaseyo kan, dia datang, dia datang kat Malaysia, kita nak bagi cenderahati. Jadi kita bagi cenderahati tu, dalam frame tu ada pedang yang tu. Boleh tak? Baik. Boleh tak kita beli untuk mereka? Maksudnya sebagai hadiah, ataupun kita mewakili mereka untuk beli. Boleh tak? Baik, wakil beli. Inilah pula. Okey. Baik. Hukumnya apa? Tidak sah dibeli untuk mereka. Mereka ni siapa tadi? Yang tadi kan? Tidak sah dibeli untuk mereka senjata seumpamanya pedang, tombak dan sebagainya. Bila sebagainya ni tuan-tuan, luas. Tuan-tuan nak beli perang sembelih ke, tuan-tuan nak beli pisau ke, tidak sah. Dan alat-alat peperangan seperti perisai, baju berantai, kuda dan tiap-tiap benda yang memberi faedah semasa peperangan. Demikian lagi perahu bagi orang yang berperang di laut, mengikut pendapat yang aujuh, pendapat yang paling sahih lah. Jadi kita, macam saya sebut awal tadi, walaupun harta itu harta kita, duit kita belanja mesti ikut hukum syarak. Ni kawan baik saya, ustaz, dia tak adalah ustaz, dia baik ustaz, dia okey ustaz, dia takkan buat ustaz, tak. Jangan tuan-tuan, kita cerita ikut hukum. Boleh tak? Macam mana kalau misal kata kita nak bagi, ni tidak sah. Tidak sah dibeli. Maksudnya jual beli tadi batal lah. Jual beli batal. Baik, keterangan. Ini syarahan lebih sikit. Orang kafir zimmi, yang nombor satu, yang duduk dengan kita, yang aman dengan kita, yang nombor dua dengan nombor tiga tak masuk. Nombor satu saja. Orang kafir zimmi di negara kita sah membelinya. Beli ni bukan masa perang. Masa bukan perang. Masa bukan perang. Orang kafir zimmi di negara kita sah membelikannya selama tidak diketahui mereka menyembunyikan untuk orang-orang kafir harbi. Maksudnya boleh, kalau misalnya kata kita nak jual pada mereka, waktu peperangan ditegah, waktu perang ditegah, tapi waktu aman sah, selagi mana kita yakin yang dia tak beli untuk kafir harbi. Ini kita ni panas sikit ni. Contoh kan, peristiwa kita dulu, peristiwa 13 Mei kan, ini kita, hubungan kita ni panas sikit ni. Jadi hukum tu berubah. Kita nak jual beli dengan kafir zimmi ni dah berubah kepada ditegah.
Tapi waktu aman macam ni boleh. Dengan kafir zimmi boleh. Contoh, tuan-tuan jual pisau dapur, boleh. Tapi dengan syarat tidak diketahui mereka menyembunyikan untuk orang-orang kafir harbi. Kan? Saya nak beli ni, pedang samurai. Buat apa anti beli pedang samurai ni? Anti sekarang potong sayur guna pedang samurai. Kita pun muskil. Anti biar betul nanti. Kan pelik. Anti itu beli guna pedang samurai. Kan? Jadi benda ni ada hukum tuan-tuan dalam kitab fiqh. Rupanya ada. Ada juga kita punya kesiapsiagaan. Nak jual beli pun kena jaga-jaga. Boleh dia beli, tapi dalam keadaan dia aman. Waktu tegang, kafir zimmi dia tegah. Tapi waktu aman, kafir zimmi dibenarkan, sah beliannya. Baik, jika diketahui hal tersebut tidak sah membelinya. Waktu aman ni waktu aman. Tapi kita tahu dia duk bengang dengan jiran sebelah dia yang muslim. Dia bengang, dia nak bunuh. Dia beli tu memang dia nak bunuh. Yang tu hukum jatuh tidak sah. Macam tadi yang saya cakap, hukum beli parang ni hukumnya harus. Tapi beli sebab nak bunuh orang, walaupun mukmin, walaupun muslim, dia beli untuk tujuan yang bukan untuk perkara kebaikan, hatakan untuk mengancam orang. Beli untuk acah-acah je Ustaz. Saya bukan beli untuk bunuh orang Ustaz. Saya beli untuk acah-acah jiran saya. Dia parking selalu depan rumah saya. Kau buat lagi aku parang kau. Ya. Saya acah-acah je. Itu pun tak boleh. Menyebabkan muamalat ataupun jual beli itu terbatal. Okey? Baik. Ini berkaitan dengan kafir zimmi, kafir harbi, kafir mustakmin. Macam mana pula kalau misal kata kita jual beli itu melibatkan perampas ataupun pemberontak, buruh-buruh, pemberontak, boleh tak? Yang ni. Baik. Hukum kita buat jual beli dengan orang yang pemberontak dan juga perampas ini hukumnya berbeza. Kalau kita tengok dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, kalau tuan-tuan buka jilid yang pertama muka surat 271 daripada Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, maka tuan-tuan akan tengok ada satu pendapat yang dia nukilkan daripada Syekh As-Subki. Sah menjual alatan peperangan kepada perampas, tetapi boleh jual pada perampas. Contoh, jual pisau, jual parang, boleh. Tetapi jika ghalib zan ghalib ataupun yakin, ataupun dalam bahasa kehakiman biasa sebut beyond reasonable doubt, ataupun melampaui keraguan yang munasabah. Tuan-tuan penjual pedang, ada orang datang nak beli pedang. Saya nak beli pedang. Awak nak beli pedang, awak bukan ke kawan kepada si Anu ni yang baru kena tangkap dengan polis? Betul lah. Saya nak beli pedang saja nak buat simpan. Awak simpan ni kat mana? Saya simpan kat rumah. Tujuan awak simpan saja, ini kan parang betul ni. Yelah, saya nak simpan. Kenapa nak simpan? Kenapa tak buat tebas rumput? So ada keraguan yang melampaui keraguan yang munasabah. Jadi yang ini, hukum ni membeli itu untuk merampas, haram menjualkannya walaupun sah. Maksudnya jual beli itu sah. Macam kafir zimmi tadi tak sah, haram pula. Yang ni jual beli sah tapi hukum haram. Sama macam orang muslim beli parang, dia beli parang, lepas tu dia beli parang ni untuk takutkan orang. Hukum dia beli parang, hukum jual beli itu sah tapi haram. Macam kita ambil hukum lain. Okey, tuan-tuan solat
Kita ambil hukum solat hukum solat biar mudah faham. Macam mana boleh sah tapi haram Ustaz? Okey, macam ni. Tuan-tuan ambil hukum macam ni. Kalau bab solat, ada solat yang makruh tapi sah. Contoh, perbuatan yang tuan-tuan buat solat lepas tahiyat akhir, selepas bacaan tahiyat akhir, sebelum salam, tuan-tuan tak baca doa, terus bagi salam. Hukum makruh. Sah tak solat? Sah, tapi perbuatan tu makruh. Allah Ta'ala tak suka. Macam tu lah. Tapi yang ini tuan-tuan jual pada pemberontak, pada perampas, hukum jual beli sah, tapi disebabkan tuan-tuan menyambung keinginan dia, menyampaikan keinginan tu, perbuatan tuan-tuan tu haram. Gitu. Jadi sama juga contoh tuan-tuan nak buat, tuan-tuan jual ayam. Okey, sembelih sah tak? Sembelih sah. Tuan-tuan ayam tu tuan-tuan jual pada seorang non-muslim yang bukan muslim, dan tuan-tuan jual, tuan-tuan tahu, tuan-tuan tanya, "Nanti you mau buat apa?" "Ini kami mau bagi makan sembahan tau. Ini kami punya Tuhan mau makan." "Oh, boleh. You mau berapa?" "Oh, saya mau 1 lori." "Oh, boleh. Perbuatan itu menggalakkan penyembahan berhala, hukumnya haram. Sah jual beli tak? Sah, tapi haram hukumnya. Kerana apa? Melibatkan kepada syirik kepada Allah. Jadi kena faham, bukan semata-mata kita punya duit, maka bila kita punya duit, kita boleh beli, kita boleh gunakan, kita boleh pakai. Okey, baik. Saya sebut lagi sekali mengikut Syekh As-Subki, sah menjual alat peperangan kepada perampas, sah. Okey. Tetapi jika melampaui keraguan yang munasabah, mereka membeli itu untuk merampas, haram menjualkannya. Haram walaupun sah penjualan tersebut. Jadi kalau misal kata kita nak buat jual beli tuan-tuan, walaupun kita jual, kita kena tahu tujuan beli, tujuan orang tu beli. Jangan kita jual gitu je. Ada orang bila tanya, orang tu beli untuk apa? Entah, saya tak tahu Ustaz, yang penting dia beli kat saya. Jangan. Ada dalam kalangan masyarakat kita kan, ni dia beli ni untuk apa? Tak tahu Ustaz. Dan dia tak ada cakap, saya tak ada tanya pula. Yang penting dia beli dah settle. Bukan. Kena tengok tujuan beli. Sama juga dengan orang yang buat binaan. Dia buat binaan, orang upah dia buat binaan, buat rumah kecil. Depan rumah ada rumah kecil, you tolong buat itu satu rumah kecil. Dia buat rumah. Lepas tu dia tak tanya, lepas siap rumah tu, orang tu yang bukan Islam ni, dia letak patung untuk sembahan berhala dia. Maka yang buat tadi orang Islam, dia buat. So hukumnya apa? Hukumnya haram. Tak boleh. Jadi kena tanya. Bukan saya tak tahu Ustaz, saya tolong buat je, bukan saya yang sembah. Bukan. Dia kena ada kenapa. Beli tu untuk apa? Kalau Islam, datang Islam, tak ada masalah. Kalau yang bukan Islam, yang non-Muslim, kena tanya, beli ni untuk apa? Sebab apa? Sebab selepas tu dia menjadikan perbuatan kita tu haram ataupun tidak. Walaupun sah, sah, tak ada masalah, sah, tapi haram tuan-tuan. Benda haram ni Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tegar. Jadi kenapa nak buat? Begitu juga dalam urusan kita dengan muamalat dengan orang. Contoh, kita ada kawan kita datang jumpa kita, dia cakap, Mat, kau tolong aku. Tolong apa?
tolong pasangkan tali ni, aku bagi kau upah 100. Kita pun pasanglah tali itu. Tali itu, tujuan tali itu, kita dapat upah, dapat. Rupanya tali itu untuk nyakat orang lalu kat jalan. Bila orang kena tali itu, dia jatuh daripada motor. Terima upah tadi, ijarah tadi, boleh terima? Boleh. Tapi perbuatan dia letak tali itu haram. Ada ulama yang ambil pandang berat pula, hukum mengambil upah tu pun haram. Jadi tuan-tuan, nak pegang yang mana? Pegang yang berat. Pegang yang paling berat. Sebab apa? Sebab kita hifzuddin, nak jaga agama. Bimbang benda-benda tu menyebabkan benda yang haram dalam agama. Walaupun benda tu sah, tapi anggaplah yang itu adalah perkara yang ditegah. Letakkan benda tasawuf dalam perbuatan pada diri kita, tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan pakai kopiah, pergi masjid, pakai baju Melayu, pakai jubah, plekat, boleh tak pakai seluar? Boleh. Tapi kenapa pakai jubah, pakai kopiah, pakai plekat? Sebab nak ready, nak siapkan luar dan dalam untuk ngadap Allah. Tasawuf. Kalau tuan-tuan makan, basuh tangan, duduk elok-elok, adab makanan, baca doa, betul? Makan tu tangan kanan, tasawufnya ada. Kita ada tertibnya, adabnya tu ada, adabnya tu tinggi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ahli sufi, kita tengok dalam kaedah pengambilan hukum mereka berat. Mereka beratkan untuk diri mereka, bukan untuk umum, berat untuk diri mereka. Contoh, kalau kita makan kat kedai makan, seorang Muslim yang masak, boleh makan tak? Boleh makan tak? Boleh. Tapi kalau orang yang sufi, orang yang alim, orang yang jaga betul-betul, dia tengok siapa yang masak. Oh, yang masak ni perempuan, alhamdulillah, boleh makan, Muslim, okey. Dia tengok pula, oh tak pakai tudung, dia tak makan, tuan-tuan. Dia tak makan. Boleh makan tak? Boleh. Tapi dia makan tak? Dia tegah diri dia daripada makan. Ni, letakkan sedikit tasawuf dalam diri kita, dalam hidup kita. Orang tua-tua kita, saya sebut pula orang tua pula. Orang tua-tua kita penuh dengan tasawuf, tuan-tuan. Sangat penuh dengan tasawuf, sangat penuh dengan adab dan adat. Kenapa? Sebab mereka letakkan agama dalam kehidupan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan solat, tiba-tiba orang depan kentut, orang belakang buat apa? Orang belakang hidu. Saf nombor 3 buat apa? Dia ketawa. Maka tiga-tiga batal. Betul? Betul? Orang saf depan kentut, orang belakang hidu. Lepas tu dia marah, kau ni kentut lah. Saf yang ketiga tolong gelak. Batal tak 3 orang tu? Batal. 3 orang ni batal. 3 orang ni batal dalam keadaan dia nak keluar dalam solat Jumaat. Saf kat belakang banyak. Macam dia nak keluar, dia letakkan penghadang. Sejadah dia letak depan, dia tarik sebagai penghadang, kan? Sebagai penghadang. Jadi macam tu juga dalam adat dan adab kita dengan orang tua, kan? Orang tua kita buat apa? Kita letak tangan ke bawah, lalu depan. Tu tasawufnya, tuan-tuan. Ada tasawufnya, ada adabnya, ada adatnya. Tapi melanggar hukum syarak tak? Tak. Jadi letakkan keberatan tu pada diri kita. Supaya apa? Supaya walaupun benda tu sah, tapi kalau melibatkan hukum halal dan haram, maka kita elakkan yang haram. Baik. Jadi hari ini kita kongsi berkenaan dengan hukum pembelian senjata. Ada 3 orang kriteria yang dihalang ataupun ditegah daripada membeli, terutamanya waktu bukan aman. Tetapi waktu aman, hanya kafir zimmi saja yang boleh membeli senjata. Itu pun sekiranya diketahui dan yakin bahawa dia beli adalah untuk diri dia, bukan untuk dibelikan bagi pihak kafir harbi.
Okay. Beza dengan orang perampas ataupun pemberontak buruh. Maka sekiranya kita buat jualan tersebut dan yakin bahawa dia nak memberontak, maka hukumnya sah jual beli, tapi haram tindakan kita menjual itu. Wallahu ta'ala a'lam. Biar sikit tapi dapat, jangan banyak tapi semua tercicir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.